ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wahda, sadaqa wa'da, wa nasara abdah, wa anza jundahu, wa hazamal ahzaba wahda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang berbahagia Hafal Tuan Imam, pengacara majlis, pengerusi dan seluruh jawatan kuasa masjid, pimpinan-pimpinan masyarakat, ibu-ibu, bapa-bapa, tetamu-tamu subuh yang dirahmati oleh Allah sekalian. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita merakamkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dan masih memberikan kepada kita dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah. InsyaAllah pada pagi yang indah ni tuan-tuan, sama-sama kita akan mengimbau kembali tabir sirah perjuangan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga jil Quran. Tuan-tuan, kita akan masuk ke dalam bulan Rejab dan peristiwa ini berlangsung pada separuh bulan Rejab, bulan Syaban dan separuh bulan Ramadan tahun 9 Hijrah. Itu peristiwa operasi Tabuk atau perang Tabuk, tuan-tuan sekalian. Peristiwa peperangan Tabuk berlaku apabila sahabat-sahabat Nabi yang balik berniaga daripada Syam. Mereka mendapati lebih kurang 40,000 orang tentera Rom berhimpun di Tabuk. Rom ialah kuasa besar dunia. Rom kuasa besar dunia yang dipimpin oleh Heraklius ataupun Herakla. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendapat maklumat, tuan-tuan, Nabi kita tak ada pilihan dengan arti kata. Nabi dah ajar kepada kita bagaimana harus kita bersikap dengan musuh. Macam mana, tuan-tuan? Biar saja ke Islam kena pijak, atau saja kita sisil dengan baju, buka butan baca ibadah ke macam mana? Nabi yang mulia bersabda, la tatamannau liqahal adu fa idza laqitumuhum fasbutu. Jangan kamu bercita-cita untuk bertemu dengan musuh. Jika bertemu, kena berhadap, kena hadapi. Maka Nabi beri tasjid, beri motivasi, beri suntikan semangat kepada umat Islam untuk keluar berjihad, keluar untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Apakah latar belakang pada bulan Rejab tahun 9 Hijrah, tuan-tuan sekalian? Latar belakangnya musim panas. Negara Arab start bulan Rejab, makin panas bulan Syaban dan kemuncak bulan Ramadan. Ramad, bulan panas terik, tuan-tuan sekalian. Orang biasa ke Mekah atau duduk di negara Asia Barat, duduk Timur Tengah, dia fahamlah Ramadan ni panas sungguh. Dah kalau Kuwait tahun lepas Ramadan cecah 50, 57, 58. Jadi fakir 60 kalau boleh pernah cecah, tuan-tuan sekalian. Kesan dia kalau botol mineral tengah panas kemik ni, lembek, tuan-tuan sekalian. Punya panas. Kerajaan Kuwait buat arahan, buat announcement perumahan, tuan-tuan sekalian, jangan ajak dia keluar rumah siang hari. Waktu panas dia keluar sebab bimbang. Kena apa? Kena heat stroke, kena stroke, tuan-tuan. Kena stroke haba. Kita duduk Kuala ni stroke ni kecil mana ni, darah tinggi, tuan-tuan. Jadi panas kena stroke, tuan-tuan. Punya panas. Jadi dalam keadaan panas begitu, orang-orang munafik di Madinah. Orang munafik, tuan-tuan sekalian, orang munafik dia muncul tahun 2 Hijrah, kata Imam Ibn Kathir di tafsir dia. Lepas peristiwa Yaumul Furqan, hari pembeza di antara hak dan batil, perang Badar. 17 Ramadan, hari Jumaat tahun 2 Hijrah. Dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Timbalan dia seorang agamawan, Abu Amir Ar-Rahib. Ar-Rahib kata almarhum Tok Guru Niazi, Tok Guru dia kata, Tok Guru orang alim, kitab Injil. Walhal kitab Injil sebut dah Rasul akhir zaman, namanya Ahmad, Muhammad orang sama. Dengan tanda-tanda kerasulan, tanda-tanda an-nubuah diterangkan dalam kitab Injil, kitab Taurat, tuan sekalian. Tapi tak beriman juga dengan Rasulullah. Lawan Nabi, join puak munafik itu Abu Amir Ar-Rahib, tuan-tuan sekalian. Begitu. Jadi tuan-tuan sekalian, orang munafik ni banyak buat onan kepada Islam. Tadi baca Imam, baca surah Al-Jumu'ah. Lepas surah Al-Jumu'ah, surah Al-Munafiqun, tuan-tuan sekalian dah. Pasal apa surah Al-Munafiqun? Idza ja'akal munafiquna. Panjang daripada surah Al-Kafirun. Pernah kita mikir tak, tuan-tuan, mengapa surah Al-Munafiqun lebih panjang daripada surah Al-Kafirun? Dah menarik kalau kita buat kajian. Jadi bahayanya besar, tuan-tuan sekalian.
Mereka buat onan, buat masalah tuan sekalian. Mereka hasut orang beriman, jangan keluar untuk berjihad. Jangan keluar untuk berjuang. Kenapa? Cuaca panas. Cuaca panas, nanti kamu akan sakit, kamu akan demam. Kamu akan sakit. Allah pun turun ayat Quran daripada surah At-Taubah. Qul naru jahannam asyaddu harra. Katakanlah, neraka jahanam itu lebih panas. Tengok tuan-tuan sekalian. Allah beli mereka tuan sekalian. Cuma menarik juga kalau tuan-tuan sedarlah. Awal tahun ni 1 bulan 1. Saya di Manchester ada program, tuan di Manchester di UK. Kita ni darat lah tuan-tuan. Kalau pergi akhir tahun di Europe tu tengok salji tuan sekalian. Tak ada, salji tak turun, tuan sejuk tapi salji tak ada. Kat mana salji tuan-tuan? Kat mana? Tabuk. Geger wara pun ni tuan sekalian. Putih salji ditabuk tuan sekalian. Banyak pula tu dia tabuk. Tengok di zaman Rasul yang mulia kisah tentang panah terik. Kita di akhir zaman salji pula timur turun ke Europe. Saya pergi Austria tuan sekalian. Di mana tuan sekalian? Austria di Vienna ada mesyuarat dengan IFW kawan-kawan kita tak ada salji. Pergi ke Dublin ceramah tak ada salji tuan-tuan. Ke UK tak ada, tapi dia tabuk Saudi tuan sekalian. Mana kita ni akhir zaman dah tuan-tuan ni. Dah. Zaman Rasulullah tu musim panas. Jadi ancaman yang kedua tuan sekalian, oleh kerana Rom ini musuh atau kuasa besar dunia tuan sekalian. Dia tak sama dengan perang sebelum daripada itu. Perang lawan kerajaan kafir Mekah dengan kabilah Arab, kelompok Yahudi tuan sekalian. Peristiwa Yaumul Furqan lawan kafir Mekah. Peristiwa perang Badar dipimpin oleh Umar bin Hisham ataupun Abu Jahal. Setelah lepas tu perang Uhud pula 7 Syawal hari Sabtu tahun 3 Hijrah. Kafir Mekah 3,000 orang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah. Tengok. Lepas tu kalau tengok tahun 4 Hijrah tuan-tuan berlaku peristiwa Bir Ma'unah. Peristiwa Telaga Ma'unah 70 sahabat syahid mati dibunuh oleh pokok kafir. Tahun 5 Hijrah kemuncak pertemuan namanya perang Ahzab. Ahzab maksudnya pasukan musuh yang bergabung. Iaitu kerajaan Mekah bergabung dengan kabilah Bani Ghatfan, Bani Murrah, Bani Fuzarah, Bani Kinanah, Yahudi Bani An-Nadir, Yahudi Bani Quraizah. 10,000 orang. Tentera Islam 3,000 orang. Menang? Ya, menang tentera Islam. Sebagaimana kita semua membaca Al-Quran, baca surah Al-Ahzab ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'atkum junud farsalna 'alaihim riha wa junudan lam tarauha. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu nikmat Allah pada kamu ketika datang musuh, maka mengirimkan kepada mereka ribut taufan, yakni angin kencang, wa junudan lam tarauha, dan tentera-tentera Allah yang tidak nampak, yakni tentera malaikat yang turun membantu pejuang-pejuang Islam. Ribut taufan, terbalik kemah-kemah tentera Ahzab, terpelanting periuk belanga mereka tuan-tuan sekalian. Allah campur rasa takut, rasa gerun dan gelung hati orang-orang kafir, tentera Ahzab. Mereka berpaling tumit tuan sekalian. Patah balik semula. Bercepera lari tuan sekalian. Tinggal periuk belanga, tinggal kemah-kemah pun tinggal. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sangat seronok, Nabi gembira, naik atas batu besar, Nabi bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, wa nasara abdah, wa azza jundah, wa hazamal ahzab, wahda, Allahu akbar, Allahu akbar. Inilah ungkapan-ungkapan yang kita ulang dan kita ulang setiap kali sambut hari raya. Siapa ya tuan-tuan? Kita tak pernah jemu. Sambut raya kita commemorate, kita peringat perang Ahzab. Tukar sekali. Bulan 5 ni raya ingat perang Badar. Raya haji ingat perang Uhud. Tahun depan ingat perang Zatul Riqa. Lepas tu Bir Ma'unah, Yaum Ar-Raji', perang Mu'tah, perang Tabuk, perang Hunain, perang Taif, perang Khaybar, perang Balqa, perang Yamamah, perang Al-Qadisiyah, puluhan perang lagi. Dah kita ingat perang Ahzab tahun sekarang. Mengapa? Ibu-ibu sekalian, daripada budak sampai ketua kita. Dah. Kata ulama sirah tuan-tuan, kerana Islam dan orang beriman sampai kiamat. Sampai kiamat akan terus dikepuk oleh Ahzab, oleh musuh-musuh yang bergabung. Tengok tuan-tuan dah. Paling ke China, tengok berlaku di Xinjiang. Tengok India paling kita, tengok berlaku di Kashmir. Tengok di Asia Tengah tuan-tuan sekalian. Tengok apa berlaku musim Rohingya. 3 bulan terakhir, 24,000 mati dibunuh tuan-tuan sekalian. Musim Rohingya tuan-tuan sekalian. Di mana? Di Myanmar tuan-tuan sekalian.
Tengok di mana-mana masalah di Syrianya, Palestin, Gaza, tuan-tuan sekalian. Jadi tengok betul lah kita akan terus memperhati perang Ahzab. Baik, tahun 7 Hijrah pula tuan-tuan berlaku peristiwa apa? Perang Khaybar. Bulan Muharram tahun 7 Hijrah. Islam lawan dengan Yahudi di Khaybar. Khaybar 150 km ke utara Madinah menghala ke arah Syam. Tahun 8 Hijrah, ni bulan Jamil akhir tuan-tuan, perang apa? Perang Mu'tah. Lawan dengan Rom. Dengan kabilah Arab yang bergabung tenaga 50 kali ganda kekuatan. Syahid panglima-panglima Islam. Yang pertama anak angkat Nabi Zaid bin Harithah syahid. Nanti panglima kedua tuan-tuan Ja'far bin Abu Talib, Ja'far Tayyar, sepupu Nabi yang mulia, syahid. Ganti yang ketiga Abdullah bin Abi Rawahah, syahid. Ganti nombor 4 Khalid bin Al-Walid. Hebat Khalid Al-Walid tuan-tuan, susung balik gerakan. Tentera belakang ke depan, hak depan ke belakang, kiri ke kanan, kanan ke kiri, tukar balik. Susun balik tuan sekalian. Patah 19 batang pedang Khalid Al-Walid. Nabi gelar Khalid Al-Walid sebagai Saifullah. Saifullah, pedang Allah tuan sekalian. Jadi apabila maklumat sampai musuh berhimpun ditabuk, tak pelik lah sebab berlaku perang dah tahun 8 Hijrah. Maka Nabi beri suntikan semangat sahabat biar infak. Derma tuan-tuan sekalian. Derma tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Sahabat-sahabat ni berlumba untuk menerima. Untuk memberi perang, koh perang yang besar tuan sekalian ni. Sayyidina Osman bin Affan, infak 300 ukiah emas. Sayyidina Umar Al-Khattab bin Nafal bin Abdul Uzza, separuh harta benda diinfak tuan sekalian. Nabi tanya pada sahabat karib, Sayyidina Abu Bakar bin Abdullah bin Abi Quhafah, apa kamu tinggalkan untuk keluarga kamu? Jawab Sayyidina Abu Bakar, aku tinggalkan kepada mereka hanya Allah dan Ar-Rasul. Habis harta benda tuan sekalian. Tu dia tuan sekalian. Ini paling hebat tuan sekalian. Saya nak bakar tuan sekalian. Sahabat-sahabat dalam keadaan musim buah pula sedang masak. Musim buah sedang masak di Madinah tuan-tuan. Buah ni, buah apa? Buah kurma. Dia kena tuai pada masa dia tuan sekalian. Jadi sahabat-sahabat umat Islam diuji dengan dua pilihan. Sama nak keluar untuk mempertahankan agama Allah atau untuk jaga periuk nasi mereka, jaga sumber ekonomi mereka. Ini tak mudah tuan-tuan. Tak mudah. Masa zaman kita pun sama nak berjuang Islam, banyak ni ujian nak tinggal, nak lepas ke dunia dapat macam-macam tuan sekalian. Dengan nak pilih untuk berjuang Islam. Jadi kisah menarik. Sahabat-sahabat bersama Nabi 30,000 orang yang berhimpun akan bergerak menuju ke arah Tabuk. Manakala kisah atau core inti cerita pada kisah 3 orang sahabat Nabi. Mereka ahli Badar, ahli perang Badar. Dan kedudukan mereka ni sangat mulia. Bahkan di zaman Sayyidina Umar memerintah tuan-tuan, ahli Badar yang masih hidup, ahli perang Badar, diberi wang setara hidup. Kalau kita pencen lah. Pencen bukan zaman British, bukan. Zaman Kerajaan Islam mulakan pencen. Termasuk siapa dapat pencen? Isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau isteri Nabi, siapa pula bayaran paling mahal tuan-tuan, ibu-ibu? Siapa paling mahal? Ingat, siapa dia? Aisyah. Mengapa Aisyah? Tak pelik tuan-tuan. Kata Abdullah Ibnu Mas'ud, isteri Nabi paling pintar, paling alim, paling cerdik, yang banyak meriwayatkan hadis Nabi. Tuan sekalian, 2216, 2210 Nabi tuan sekalian. Paling alim Al-Quran. Banyak ayat Quran turun semasa Nabi bermalam di rumah Aisyah. Maka Nabi terang kepada Aisyah terlebih dahulu. Mengapa Aisyah alim? Tengok, Aisyah alim kerana apa tuan sekalian? Kahwin Rasul umur yang muda remaja. Umur yang paling sesuai, ideal untuk kita belajar tuan sekalian. Tak? Tengok macam budak tahfiz lah Allah tuan-tuan. Tak? Kita rasa terus. Budak-budak kalau hak gerak seluruh tu ada masalah lah tuan sekalian. Kalau kami ustaz 2 hari lepas buat tangkapan. Ada apa ibu sekalian? Handphone. Budak sekarang ni tuan-tuan ni gadget ni jangan main lah. Duk pondok alhamdulillah. Syukurlah ada sekalian tak. Tubik hak pondok tu tuan sekalian. Start darjah 1. Tak usah kata tuan-tuan ni anak-anak orang Terengganu. Saya ni kalau dibesuk tuan-tuan, daripada pulau perhentian sampailah kampung Lusayak, kampung orang asli tuan sekalian. Masuk pulau perhentian pergi SK pulau perhentian. Kata Cikgu Said, Cikgu Said Jawa. Dia kata ustaz, doktor dia kata, anak murid saya darjah 1 semua pakai smartphone. Darjah 1 tujuan semua pakai smartphone. Pakai hak berjenama, pakai apa? Pakai Apple. Kau ada. Darjah 1 bang.
Bayangkanlah kalau boleh telefon, masa nak belajar Al-Quran pakai dak lah. Sebab tu hari tu ramai remaja tak boleh baca Al-Quran di kampung-kampung tuan-tuan sekalian. Dah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, tengok. Cuba kita perhati muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Tuan-tuan, umur remaja paling baik mengaji. Dah nak menghafal ke tuan sekalian. Saya tengok tu di Tafiz Anur Stiu tuan 8 tahun dah. Mana cik apa anak cucu tu Uni Aziz. Nama Nik Munain. Sekejap 12 juzuk. Sekejap tuan sekalian. Masuk tanya setiap bulan menikah 2 juzuk 4 sekali. Ni 12 juzuk dah. Sekejap tuan sekalian. Kata umur remaja adik sekalian. Belajarlah sungguh tuan sekalian. Dah. Ada kawan tu umur 40 tahun nak cari pondok. Bagus dah tuan daripada Kuala Lumpur pergi ngaji cari pondok. Pasti tumbuh Kelantan Madrasah Bakriyah Diniyah. Bagus tuan sekalian, suka duk pondok dah. Ngaji tengok kita level mana lah nak ngaji kitab Musalli, Matla'i Badrin, Miftahul Jannah, Sabilal Muhtadin, kitab Iqna, Fatu Qarib, Fatu Bari, Fatu Mu'in. Biasa Paisyak pula bawa ngapa kitab Mata Jumiyah tuan sekalian ni. Dia tua, duk kuat suara dia pun duk fa'alu, duk ngapa. Budak pondok sebelah habis kepala tak ada bulu. Tak ingat dah, tak ada. Nak mengaji masa orang remaja tu memang kuat ngafal tuan sekalian. Jadi Aisyah tuan sekalian, alim tuan sekalian, dan bagaimana balik pada kisah Al-Badar tadi, mereka sangat istimewa. Ditimbul kisah 3 sahabat ni tuan bukan untuk menghina mereka, tapi inilah imbrah ataupun pengajaran kepada umat Islam di sepanjang zaman. Mereka tidak hadir ke medan Tabuk. Siapa mereka? Yang pertama namanya Ka'ab Ibn Malik. Yang kedua Murarah Ibn Rabi'. Yang ketiga Hilal Ibn Umayyah. Pasal apa tak berangkat? Orang sibuk buat persiapan perang, duduk di kebun kurma. Pasang kemah, tuan-tuan berangilah tuan-tuan sekalian. Tak. Berangi tuan-tuan sekalian. Biasalah musim panas tuan-tuan sekalian, cari kebun-kebun mereka duduk berangi, sejuk sikit tuan sekalian. Orang 30,000 ni berangkat ni payah tuan sekalian. Dalam orang munafik 80 orang tidak berangkat. Puan-puan Abdullah bin Ubay bin Salul tadi. Dan ada tentera Islam ni ikat tapak kaki mereka untuk pijak pada pasir yang panas. Zaman dulu tuan-tuan, kasut batal, kasut fungkion tak ada lagi. Sketches tak ada lagi tuan-tuan sekalian, nak pijak pada pasir yang panas. Ada satu perang Zatul Riqa, perang percakain, tentera Islam kena ikat kaki nak pijak pada pasir yang panas. Ada yang tercabut kuku jari kaki, tersepak batu yang tajam tuan sekalian. Susahnya sahabat-sahabat ini tadhiyah, pengorbanan mereka untuk bawa Islam daripada kita semua. Jadi tuan-tuan sekalian, dalam perjalanan ada yang sembelih unta mereka naik. Sembelih unta, makanan kurang, air kurang tuan sekalian. Sayyidina Umar rasa bimbang lah. Rasa bimbang, takut lemah kalau perang nanti pergi mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah buat sesuatu, Nabi suruh berhimpun sahabat-sahabat, Nabi suruh bentang tikar tuan sekalian. Letaklah apa jumlah makanan yang mereka bawa, 2 cupak baghdad, 3 cupak baghdad, 4 cupak baghdad. Tuan Nabi angkat tangan, Nabi kita berdoa. Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan soal doa ni tuan-tuan. Ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjata orang-orang mukmin. Ad-doa wal ibadah. Doa merupakan ibadah. Nabi pun doa tuan sekalian. Nabi suruh ambil balik. Masing-masing ambil balik. Apa mereka letak tadi tuan sekalian, ambil balik tuan sekalian. Lebihan. Lebihan berlaku mukjizat kalau biasa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi terus lagi tuan-tuan sekalian, terus lagi ekspedisi ni sampai lagi ke Tabuk tuan sekalian. Sampai ke Tabuk apa berlaku? Rupa Rom dah balik dah. Tentera Rom dah balik sebab apa? Mereka dapat maklumat tentera Islam jauh lebih ramai daripada mereka. Walhal mereka 40,000 orang. Tentera Islam 30,000 orang. Tuan-tuan sekalian, mereka takut. Mereka cinta dengan kehidupan. Dan penyakit inilah Allah campak kepada kita umat Muhammad di akhir zaman. Apa dia? Hubud dunia wa karahatul maut. Cinta kepada dunia, takut pada mati. Dah. Allah tuan-tuan. Takut kita dengan mati tuan-tuan sekalian. Muslimin dan muslimat sekalian. Apa Nabi buat? Nabi arahkan sahabat-sahabat tentera Islam berkemah di Tabuk. Apa kerja? Dakwah, ajak kabilah Arab ni kepada Islam. Jumpa kabilah-kabilah Arab, ajak kepada Islam. Tuan-tuan sekalian. Yang kedua, Nabi bertemu dengan ketua-ketua kerajaan kecil sekitar Tabuk. Ketua kerajaan tuan sekalian minta sama ada mereka berjizyah kepada kerajaan Islam atau mereka beriman. Dua pilihan, Islam ataukah beriman. Hebat Islam di zaman Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik.
Dah selama 2 minggu tuan-tuan buat kerja dakwah ni tuan sekalian, akhirnya arah Nabi patah balik semula, pulang ke Madinah. Cuaca semakin panas, dah masuk bulan Ramadan. Ramat, bulan panas terik. Bergerak tuan sekalian, sahabat-sahabat akhirnya sampai ke Madinah pada separuh bulan Ramadan tahun 9 Hijrah. Nabi masuk ke masjid Nabi. Apa Nabi buat? Tahiyah. Tuan-tuan apa cerita? Menghormati. Cara tahiyah ya, tahiyatul masjid ni tuan solat 2 rakaat tuan sekalian tak? Begitu. Kalau tahiyah kita di Mekah tu masuk tawaf di Kaabah tuan sekalian tak? Jadi lepas Nabi bersalam rupanya beratur munafik 80 orang di belakang Nabi kita yang mulia. Dan termasuk 3 sahabat tadi. Ka'ab ibn Malik, Murarah ibn Rabi', Hilal ibn Umayyah. Orang munafik dah elok Nabi bersalam terus beritahu Nabi alasan dan dalih mengapa mereka tidak hadir bersama tentera Islam ke medan Tabuk. Pelawak kata orang Terengganu tuan Islam. Kecep pelawak ni bohong tuan sekalian tak. Ni perangai mereka lah. Wa idza hadatsa kadzaba. Bila bercakap bohong tuan sekalian. Jadi tuan-tuan Nabi lepas seorang lepas tuan sekalian. Tapi 3 orang sahabat ahli Badar tadi tuan sekalian bercakap benar. Cakap benar tuan sekalian. Tapi adakah Nabi lepaskan mereka? Tidak. 3 orang sahabat tadi dikenakan tindakan disiplin dalam jamaah. Apakah bentuk tindakan Nabi kepada 3 orang ni? Menarik tuan sekalian, kena pulang. Riwayat Ka'ab Ibn Malik di pasar Madinah. Beri salam kepada sahabat. Assalamualaikum. Orang tak jawab. Tak jawab tuan sekalian. Allahu Rabbi. Kalau kena kita macam mana ibu-ibu sekalian dah? Orang tak jawab. Orang buat orang tak tahu tuan sekalian. Sempit dada dia. Kak bercerita dia pergilah cari Rasulullah. Beri salam Rasulullah. Tak jawab juga. Tak bergerak ulah bila Nabi yang mulia. Sedangkan akhlak Nabi yang mulia mendahului salam. Rasulullah ni kanak-kanak pun Nabi beri salam. Tak sempat sahabat beri salam, Nabi beri salam dulu. Bunyi, inilah akhlak Nabi kita yang mulia. Saya tengok tagline. Program boleh buat oleh YB. Kota Putera yang berhormat Haji Nur Khuzainah Abdul Rahman. Kempen senyum dan salam. Ingat zaman kampus dulu tahun sekali kempen OGG kita apa dah? Kempen SS, senyum dan salam. Mana siapa kena buat kempen, payahnya orang kita nak beri salam ni tuan-tuan tak. Ni sunnah Nabi, tuan-tuan beri salam. Saya kalau pergi kalau negara Arab tengok di mana-mana orang beri salam. Tuan-tuan pergilah. Palestin ke atau saya pergilah Syria, di mana-mana orang beri salam. Suka rasa. Ataupun tengok sebelah ini, subkontinen. Di mana benua kecil India. Habis saya bisa pergi Bangladesh, Pakistan, Kashmir tuan sekalian, di mana-mana beri salam. Bangladesh Allah padak pun, tapi di mana-mana beri salam tuan di Bangladesh. Saya pergilah Chittagong, pergi ke Dhaka, pergi ke Tongi tuan sekalian. Di mana-mana beri salam. Dan mamak Bangla saya minyak ni, Assalamualaikum. Bukan dia ampun, memang begitu orang Bangla tuan sekalian. Kalau saya pergi Kashmir lagi best. Kashmir tuan-tuan ingat, kalau 15 tahun lepas saya dengar arwah Ustaz Taliban, cukup panjang tu. Ustaz Nazli Musa. Orang ni orang hebat ni, betul. Tahun lepas kembali ke rahmatullah di Madinah. Disemadikan di Bakit tuan sekalian. Tahajud tak pernah tinggal, tak pernah mih. Tak pernah mih tuan-tuan. Dia kepah pusat Allah. Pengalaman berkawan daripada muda sampai ketua dengan dia tuan sekalian. Salji tu. Duduk kemah kami di Balakot, Pakistan. Salji tuan-tuan. Allah. Sejuknya. Saya ingat rasa macam nak mati. Sejuk dia ni. Tutup hidung, tutup telinga, sejuk. Dalam kemah. Dia 2 jam sebelum subuh bangun, tahajud dah tuan sekalian. Qiyam dah. Itulah Ustaz Nazli Musa. Sebutlah kat mana Ustaz, dia akan sampai tuan sekalian. Mandau, Situwe, di Miang tempat pun dia masuk boleh tuan sekalian. Ni seorang bekas pimpinan kita yang sangat-sangat hebat tuan sekalian dah. Allahu Rabbi tuan-tuan. Mati meninggal umur 51 tahun tuan sekalian. Ustaz Nazli Musa. Jadi pergi Kashmir tahun 2005. Allahu Rabbi tuan-tuan, patutlah tuan-tuan. Orang putih kata the heaven on the earth, syurga atas muka bumi. Comel tempat tuan-tuan dah. Kashmir. Ibu-ibu tu ingat kok masa muda tak filem Bobby. Hati Mary Sati. Sanggang. Yado kibat tak tengok. Oh warak belaka Zaman muda ni orang pondok jauh belaka. Cerita tahun 60-70-an ni. Syuting dekat Kashmir tuan sekalian. Oh, jangan kata tempat dia comel. Orang lagi comel tuan-tuan. Taklimat keselamatan pada kami. Petugas-petugas misi bantuan kemanusiaan tak dibenarkan ambil gambar perempuan, tak boleh. Tengok perempuan tak boleh
Sebab tu laki mereka sangat cemburu dengan maruah wanita. Kalau rumah orang Kashmir, dia tinggi. Pagar dia tinggi, tuan. Tak nampak dalam family rumah, tak nampak. Macam tu sekali maruah. Dia jaga maruah wanita. Jangan bosnya tak ada lah, tuan-tuan. Jaga sungguh maruah wanita, tuan sekalian. Tak boleh tengok. Tapi kita lelaki, bang, jauh-jauh keli tengok juga. Allah Rabbi, comel, tuan-tuan. Macam kerana kapur. Kulit tangan warna putih kemerahan. Kulit jenis menggugat ketenteraman awam. Kulit merah, tuan sekalian, putih merah. Hidung macam mancung. Kita lemparkan tuala, dia sambut dengan hidung. Kita lubang hidung boleh kena traktor. Tuan-tuan, Allah, tuan-tuan. Tuan-tuan. Masyarakat Kashmir, tuan-tuan sekalian. Nak beritahu muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Kisah bagaimana mereka kalau naik bah ni bukan naik 40 orang. Padat macam sardin. Kadang kambing pun buat naik bah, tuan. Allah Rabbi, tuan-tuan. Tapi satu benda saya dengar pasalam. Naik assalamualaikum, waalaikumsalam, pakak jawab. Allah, tuan-tuan. Memang budaya mereka beri salam. Jangan tak beri salam naik kenderaan. Naik apa? Mesti assalamualaikum, waalaikumsalam, pakak jawab. Tuan sekalian. Dah kita cuba naik bah, tuan-tuan. Naik bah apa? Bah jadi ramai ke? Kalau bah jetih, bah company, tuan sekalian. Duk kata assalamualaikum, tangga bah. Orang tengok ni minta sedekah mana pula. Beri salam tak sedekah selalu, tuan-tuan. Maknanya, tuan-tuan sekalian, beri salam, tuan-tuan sekalian. Tapi bak jihad, bak pertahankan agama Allah, tak ada kompromi. Nabi tak jawab salam, tak jawab. Tuan-tuan, betapa sempit dada, tuan sekalian, kena pemulawan ni hari ke-40. Mari pula utusan Nabi. Beri, tuan-tuan sekalian, satu arahan daripada Rasulullah, berpisah. Dengan anak isteri, bukan bercerai, berpisah tempat tidur. Lagi tambah lagi hukuman, tuan sekalian. Sampailah hari ke-50. Utusan Nabi lepas subuh berlari-lari bertemu Ka'ab bin Malik dan rakan-rakan dia tadi, teman-teman tadi, bergembira, kamu Rasulullah umumkan, Allah ampun dosa kamu. Ini tidak hadir ke bulan Tabuk, tuan-tuan. Sujud syukur, mereka gembira. Mari ke masjid Nabi, ada sahabat yang perlu ucap tahniah, tuan sekalian. Dan apa iktibar, ibrah yang kita nak ambil pada pagi ini, tuan sekalian? Apa pengajaran, tuan sekalian ni? Yang kita nak ambil, tuan sekalian, daripada kisah operasi Tabuk tadi. Yang pertama, Nabi SAW, Nabi kenakan tindakan tegas. Walaupun perang tak berlaku pun, terterun dah balik dah. Kalau kita fikir logik akal kita, tuan-tuan, dah tak berlaku perang, selesai gitu. Dah, Nabi ambil tindakan tegas. Mengapa? Walau perang tak berlaku pun, tuan-tuan, ulama-ulama saya sebutkan Nabi nak ajar kepada umat Muhammad yang ada kalimah syahadah, kalimah tayyibah. Semua umat Muhammad kena ambil bahagian, kena ambil peranan untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita, siapapun tuan-tuan, siapapun saya, kita kena ambil peran, ambil bahagian. Kalau kita rasa malah, kita memilih jadi al-mutaqa'idun, orang yang berpeluk tubuh. Dah, ibu sekalian, malah berjuang. Malah untuk nak jaga agama Allah, tuan sekalian. Ingat, Allah Subhanahu wa taala turun ayat Quran dalam ayat apa, tuan? Surah At-Taubah ayat 39. Surah At-Taubah atau surah Al-Bara'ah, Al-Bara' berlepas diri. Istimewa, tak payah baca bismillahirrahmanirrahim. Tak tahu baca bara'atun minallahi wa rasulih. Ayat 39 Allah berfirman, illa tanfiru yu'adzibkum 'adzaban alima wastabdil qauman ghairakum. Jika sekiranya kamu tidak mahu berangkat untuk berjuang, nescaya Allah akan menyiksa kamu dengan azab yang pedih, dan Allah akan tukarkan kamu dengan kumpulan, dengan kaum yang lain. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, tuan-tuan kena ingat, antara ibrah kita nak ambil tadi, muslimin dan muslimat sekalian, tentang bagaimana kesungguhan sahabat-sahabat ni infak, sahabat-sahabat ni derma, tuan-tuan sekalian. Dalam perjuangan ni sebagai sebut oleh pengurusi tadi, tuan-tuan sekalian, ada kan minta derma madrasah, minta bangun nak buat sekolah agama, tuan sekalian. Dan tuan lihatlah, kita kata ambil pengajaran zaman kita dapat, tuan sekalian. 2 hari lepas kita tengok, 3 hari lepas, tuan sekalian, artis Syekh Omar, tuan sekalian, sebut habis orang sebut lah ke, Abang Roche, tuan sekalian, dah macam mana mati, macam Tok Guru mati, orang siapa beribu solat jenazah, tuan sekalian, dah beribu, tuan sekalian. Masjid tempat tu saya biasa kuliah 3-4 kali jugalah, tuan sekalian. Masjid Kubur Utara ni besar, yang besar masjid kita, tuan sekalian.
Rapat-rapat tu penuh dalam, luar, kiri, kanan, belakang, penuh orang tuan sekalian. Mai mana orang tuan sekalian dah? Ya, mati baru keluar cerita tuan sekalian. Orang suka derma, suka infak tuan sekalian. Pada jemaah kita pun tuan sekalian. Kalau PAS Kasar Gombak tu buat program tuan sekalian dah. Tahu dah Allah PAS ni berapa ringgit boleh beri duit minyak tu. Sikit dia tahu. Walau banyak orang lain beri 5,000 dah, dah dia pilih. Dah mari program PAS. Tengok PAS ni orang kalau buat hiburan apa? Syariah compliant, patuh nilai syariah. Orang baik-baik tuan sekalian buat. Walau lepas tu duit pun tengok masuk sebagai masjid pula tuan sekalian. Tanggung pelajar-pelajar susah, anak orang susah. Tuan-tuan sekalian, penyumbang tegar pada mak tafiz tuan-tuan sekalian, tengok apa jadi. Mati beribu salat jenazah tuan-tuan. Apa makna tu? Orang doakan kita tu. Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu. Allah tuan-tuan sekalian dah. Saya ingat sejarah anak orang senior ni paling ramai dah tuan-tuan sekalian ni. Dah. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Sebab tangan sedekah, infak tuan-tuan sekalian. Dah. Sahabat-sahabat ni berlumba tuan-tuan sekalian. Berlumba untuk infak untuk memberi perang Tabuk. Dan pengajaran paling besar sebut tadi tuan-tuan, kita semua kena get involved, kata putih, kena terlibat untuk jaga agama. Apa ancaman kepada Islam di akhir zaman? Tahu tak? Tahu apa berlaku sekarang ni? Dahsyat satu fahaman, munculnya Neo Mu'tazilah. Neo Mu'tazilah kata ulama muasir contemporary, Mu'tazilah bentuk baru. Kalau kita ngaji kitab pondok, kita akan najin tuan sekalian. Kita akan najin apa Tok Guru syarah pasal firqah akidah. Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Murji'ah, Syiah, Khawarij, Ismailiyah, Batiniyah. Ini berlaku zaman itu tuan-tuan. Zaman kita Neo Mu'tazilah bentuk baru. Guna akal untuk menafsirkan agama tuan-tuan sekalian. Dahsyatnya tuan-tuan. Berapa minggu lepas tuan sekalian? Bulan lepas bulan 1. Ke bulan G25. Tak kata bulan G25 tuan-tuan sekalian. Dia kata kerajaan sekarang ni boleh dah buka ruang untuk umat Islam tukar agama, menukar agama. Tuan-tuan kena faham tu. Arti kata murtad keluar daripada Islam. Di Indonesia lama tu gerakan dia JIL, Jaringan Islam Liberal. 2001 tu kita 2005 FIL, Forum Islam Liberal. Termasuk tuan nama dia Forum Iqra tuan sekalian. Forum Iqra gerakan anti hadis. Sebelum ada Forum Iqra, negara kita ada JAM, Jamaah Al-Quran Malaysia. Awal lagi gerakan anti hadis tahun 70-an, Qasi Ahmad dan sekalian. Jadi tuan-tuan mungkin pernah dengar ni. Dan disebut balik oleh kumpulan G25. Tuan-tuan, apa hujah mereka? Dia kata Al-Quran ni tak ada pun implikasi hukum kepada orang murtad. Sedap dia. Tak ada. Cuba cari ke mana ayat sebut pasal hukum orang murtad. Sedap tuan sekalian ni. Tuan-tuan sekalian, kelompok ini sama yang berlaku di Indonesia, atau kelompok yang mempertikaikan hadis Nabi satu hal tuan sekalian. Lepas tu mereka tidak letak hadis sebagai sumber hukum, sumber perundangan Islam. Kita tak orang Islam. Al-Quran, hadis Nabi. Baik, Al-Quran tak ada. Hadis Nabi macam mana? Dan Nabi SAW bersabda, "Man baddala dinahu faqtuluh." Bahawa siapa yang murtad daripada agama hendak dibunuh. Tuan sekalian. Islam selamat, sejahtera. Tuan-tuan, kerajaan Islam kalau ada kes murtad, dia buka ruang, istilah ruang untuk orang murtad ni bertaubat. Tengok apa berlaku di zaman Khalifah Abu Bakar merintah. Ni bulan Jamil Akhir juga kena ingat apa dia. Jamil Akhir, tanggal 20 Jamil Akhir, tahun 13 Hijriah, telah kembali ke rahmatullah Sayyidina Abu Bakar bin Abdullah bin Abi Quwafah. Apa masalah? Ancaman kepada Islam zaman Khalifah Abu Bakar ni antara murtad, riddah. Antaranya nabi-nabi palsu. Musailamatul Kazab di Yamamah. Aswad Al-Ansi di Najat. Sajjah, nabi palsu perempuan di Iraq tuan sekalian. Khalifah buat macam mana? Bentuk sebelah pasukan. Di bawah pimpinan Khalid Al-Walid, Amru Al-As, Muhammad bin Musalmah, Talha bin Ubaidullah, Zubair Al-Awam, tuan sekalian, Abu Ubaidah Ahmad Jarrah. Tuan sekalian, pergi pujuk hak murtad tadi. Pujuk, beri ruang mereka untuk bertaubat. Ada tak yang bertaubat? Ada. Nabi palsu perempuan nama dia Sajjah. Sajjah di Iraq. Ada juga perempuan tuan sekalian, nabi palsu. Yang degil dan akhir perang berlaku, nama dia Musailamatul Kazab. Musailamah pembohong, pendusta, penipu tuan sekalian.
Dan perdana perang Yamamah. Perang Yamamah ni lah, tuan-tuan, ramai sahabat syahid. 1000 lebih mati syahid, ramai para hufaz, ramai penghafaz Al-Quran. Orang hafal Quran ni bukan main-main, tuan-tuan. Nabi kita bersabda, asyraful ummati hamlatul Quran. Semulia-mulia umatku adalah orang yang menghafaz Al-Quran, orang yang menjaga Al-Quran, tuan-tuan sekalian, memelihara Al-Quran. Jadi syahid ramai ni, tuan-tuan sekalian, bimbang. Sayyidina Umar bimbang, Al-Quran akan hilang daripada dada umat Islam. Sayyidina Umar dah cadang pada khalifah supaya dibentuk panel untuk menghimpunkan Al-Quran. Zaman Rasulullah belum dihimpunkan Al-Quran. Mengapa? Agak-agak, tuan-tuan ibu-ibu, kerana Quran turun beransur-ansur selama 23 tahun. 13 tahun Mekah, 10 tahun di Madinah. Jadi dibentuk panel ini dipimpin oleh Zaid bin Thabit, bekas PA Nabi, yang kalau Nabi baca Al-Quran dia akan rekodkan, dia akan tulis, dia akan catat, dia pun hafal Al-Quran. Ibu-ibu sekalian, bayangkanlah mana murtad dia ambil tindakan. Bukan kerana sebab tak ada Al-Quran, dah ada hadis Nabi, laksanalah tuan-tuan sekalian. Lepas tu mereka, tuan sekalian, kalau tengok di Indonesia ni, Allah tuan-tuan, serabut tu LGBT kuat sekarang. Malaysia apa kuat tuan-tuan ni? LGBT kuat. Pergi Mekah dah isu ni. Tak apa tuan, semua tahu, saya tak ulah lah tuan sekalian. Indonesia kuat tuan sekalian. Sebelum merebutkan kita Indonesia dulu. 2 tahun lepas, tak sampai 2 tahun pun, saya terlibat dengan misi bantu Kota Palu dengan Donggala. Tuan tahu, Kota Palu Donggala, ya Allah, 29 September tahun 2018. So, mari gempa bumi 7.9, kuat tuan-tuan. Saya pernah kena paling kuat 7.2. Saya ingat saya mati dah. Saya kena berbulan sebelum berlaku tsunami di Kota Palu, saya kena di Lombok tuan-tuan. Saya tim Muslim Camp Malaysia, dengan tim paramedik kami pergi bantu di Lombok, dan bertempat tu tuan-tuan Sembalung. Belakang tu ada Gunung Rinjani. Oh, comel. Orang duk sebut mau ingat Rinjani. Ada sungguh tuan-tuan. Comel tuan-tuan. Sejuk 13 malam 13 darjah Celsius tuan-tuan. Dah habis kami buat bantuan, nak balik pergilah airport, dia panggil bandar udara di Mataram. Pukul 8 lebih sikit, kita nak bawa 8.25. Saya pun nak serah pasport tuan-tuan, tiba-tiba bergegar terminal. Saya duk ingat touchdown flight tu, biasalah tuan, kita best travel tuan-tuan. Tiba-tiba makin kuat, bergegar. Kata pegawai imigrasi, "Pak, gempa pak." Sebut gempa, saya panik tuan, orang semua panik. Saya pun bang azan. Oh tuan-tuan, tukar takir habis. Boom, jatuh shilling, jatuh betul lampu tuan-tuan. Saya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas salah. Sudah. Hayya 'ala. Tukar asyhadu an, habis tukar mujtaq salatu khairum min naum tuan-tuan. Takut tuan-tuan. Kawan saya, dia panik. Masuk dalam message campback tu. Dia tak kemal tuan-tuan. Bunyi panik. Lepas tu, pintu utama, lantai 1 kami, lantai 2. Berlari, tinggal habis, barang cabut habis tuan-tuan. Bergegar bangunan ni. Tangga elektrik tu, pak, mati. Elektrik mati. Allah, sudah. Saya nak terjun lompat. Rasa begitulah panik. Takut mati ni rupa tuan-tuan. Bawah tu ada 3 orang. Pegawai polis airport lah. Bertempik dia, "Pak, bertenang pak, bertenang pak." Dengan dia pun lari. Tak ada orang berani mati bang, tak ada. Malam tu 98 orang mati, 98 mati di Mataram. Oh takut. Itu baru 7.2. Ini 7.9. Tuan-tuan sekalian. Dalam keadaan duduk tengah bergalak. Tengah bergalak tuan, dia apa? HUT 40. Carnival HUT. HUT HUT, hari ulang tahun 40 Kota Palu. Tuan-tuan, nak gaya gedung muzik kuat tadi sepanjang jalan Talisir tu. Ada bagian masjid air tu, masjid Kampung Lebar tu, nyengik tu. Hasil jalan Talisir sampai pantai tu. Ni tapak karnival tuan sekalian. Lepas tu mereka pergi duduk balik, benda syirik. Pesta nomoni. Pesta nomoni tuan sekalian, sebenarnya kat kita buat juga tahun 50-an, 40-an, awal tahun 60 ada apa dia tuan-tuan? Puja pantai. Orang Kuala Lebar, orang Batu Buruk, orang minta Allah ampunlah dosa mereka. Orang tu dulu dah. Tok Unak Aziz balik Mesir di tahun 92. Dia kata kapal bos sabuk tu, patah tu, berapa mama galak dia kata. Lepas tu sembelih kubah bala, peranyuk pada kubah kerap. Minta apa? Minta murah rezeki. Allah. Dia kata, "Apa buat gitu? Kita orang Islam. Kita ada Allah dan kita baca Asma al-Husna, antaranya apa dia? Ar-Razzaq, pemberi rezeki. Bapa minta makhluk." Tengok, akhirnya tok balik asatizah balik ni, buat kuliah-kuliah ilmu, tak ada dah. Syirik ni, puja pantai tuan sekalian. Indonesia pun, dia pun tidak balik. Tak ada juga dah. Lepas berlaku Islamic revivalism, kebangkitan Islam,
ulama-ulama, para asatizah berilmu, berhenti dah. Hidup balik tahun 2016. 3 tahun hidup balik tahun 9, baru mari. Dia berhati pakai domba. Domba ni, apa? Domba kambing. Dia beratur sampai tali sini, dia kata ombok. Menyembur darah kambing tahun 9. Ni, nak jamu hantu laut. Ulama tegar, tak dengar. Manusia tak ambil, tak ambil peringatan para alim ulama, tak usah dengar tahun 9. Sebab apa nak tarik pelancong? Saya pun tanya pegawai wali kota dia. Pasal dia kata kami tak macam Lombok pak, dia kata. Lombok tempat menarik, kami tak nak ngapa ada apa. Nak tarik pelancong tuan sekalian. Tu pelancong ramai terbunuh tu. Tuan sekalian. Jadi tuan sekalian, dah lepas gempa bumi, mari tsunami. Lepas tu banjir lumpur pula. Banjir lumpur tenggelam kampung di Petobo dengan Balarua. Allah, saya sampai minggu pertama busuk mayat tuan-tuan. Busuk luar biasa. Tak. Bau mayat manusia dia busuk tuan sekalian. Betul kata guru tuan sekalian, dia kata dah kubak. Kalau kapur mampu seekor tak pergi tanah, sutik kapur bau kubah mati. Kubah mampu kata. Dah orang ni, kubah makan rupuk je, orang ni makan belakang. Dah, merojok kateh, makan misuk, makan mitia, makan belakang, tolak batu, kayu PVC tak makan. Dah, jadi tuan-tuan busuk sangat. Jadi lepas tu tuan-tuan, landslide, tanah luncur. Tanah gedem. Besar-besar ni utul, batu bukit tuan-tuan. Lepas tu dia keluar, api lem. Lu keluar di bumi, di Donggala tuan-tuan. Tuan-tuan percaya, boleh google internet. Api di Donggala, keluar api tuan-tuan. Mengapa Allah murka begitu sangat kepada orang kota Donggala tuan-tuan? Kena ambil iktibar. Selain syirik tadi, ni LGBT kuat. Kelak gay, 1,300 orang ahli tuan-tuan. Kelak gay saya buat program. Dan Indonesia ni pelik, pemikir mereka ni pelik. Konon-konon mufakilah tuan-tuan ni. Antara terkenal tuan-tuan, nama dia Profesor Dr. Musdah Mulia. Sedap dia. Dia kata apa tuan-tuan? Al-Quran, Allah tidak menyebut haramnya lesbian. Al-Quran, Allah tidak menyebut haramnya homoseksual. Yang Allah haramkan ialah zina laki-laki dan perempuan. Maka lesbian, homoseksual ni halal dalam Islam. Tengok tuan, Allah Rabbi. Dan budak-budak guna hujah. Budak-budak guna sekarang tuan-tuan. Budak-budak ni balas, saya pernah baca. Duk balas di Facebook ni, media sosial tuan. Sebut mana dah? Sebut dia kata mana? Mana Al-Quran, dia kata. Mana Al-Quran yang Allah sebut haramnya homoseksual. Oh tuan-tuan, budak-budak sekarang muslimin dan muslimat. Tak. Apa lagi tuan sekalian? Rupanya amalan daripada Islam liberal, Islam lib atau di Mu'tazah, antara ni lahir pun dipanggil pluralism agama, jamak agama. Kawin campur biasa ni siap tuan-tuan. Kawin campur. Ibu-ibu sekalian, saya pernah bertugas dalam tempat 2006, muslimin dan muslimat, apa dia tuan sekalian? Nama tempat ni Bantul di Jogja. 6,000 mati gempa bumi. Tempat kami bertugas nama dia tuan-tuan, dipanggil tuan-tuan sekalian, dekat dengan Gunung Merapi. Dekat Gunung Merapi tuan sekalian. Allah Rabbi, tuan-tuan, dahsyatnya. Allah. Masa berlaku gempa bumi tuan sekalian, dia pindah dari kampung keluar ni, pindah. Jadi kami petugas misi bantuan tuan sekalian. Boleh buat gelewak lagi lah kata Terengganu tuan sekalian. Comel, sayur, bunga, comel. Tanah volcano memang tanah subur. Tanya Pak, dia mana tempat solat Pak? Dia kata di sana Mas. Dia masa saya balik raya kampung kita tu. Tengok-tengok, ada tasbih, ada sejadah sembahyang. Tengok belah kanan, gambar Yesus. Gambar Yesus tuan sekalian. Kristian, belah kiri patung Buddha. Allah Rabbi. Apa kata mereka? Semua agama menuju ke arah syurga. Semua agama menuju ke arah kebenaran. Dan tulis pula Dr. Lutfi Syaukani. Sahur di sana ni. Dia kata di syurga nanti Gautama Buddha akan menunggu pengikut dia. Di syurga nanti Guru Nanak akan menunggu pengikut. Di syurga nanti Nabi Muhammad juga akan menunggu pengikut dia. Allah tuan-tuan. Kita semua baca Al-Quran. Ibu-ibu baca Al-Quran, baca surah Al-Kafirun, lakum dinukum. Semua kita ingat tuan sekalian. Mana sama tuan-tuan? Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tinggi dan tidak lebih tinggi daripadanya. Itu sabda Nabi kita yang mulia. Jadi tuan-tuan sekalian, karuk. Tuan-tuan, kalau tahun 80-an, ibu-ibu kalau bandar tu ada panggung. Tak? Ketik, panggung rek tuan sekalian. Macam-macam film Indonesia. Lagu-lagu saya sembah. Lagu-lagu Indon. Tak? Zaman tu tengok kalau cerita Suhu Indonesia ni, tuan sekalian, Roy Martin, hak semak misal Rano Karno, hak tubuh Katang, Barry Prima, hak poem Lydia Kandau, Yati Octavia, so sekali Meriam Bellina. Tuan sekalian.
Nyanyi sedap Bob Titi Poli Brori Manatika. Kau tak dengar Arab lah. Kesek kita dah. Tak sekalian dah. Zaman tu arti Indonesia aktif kahwin campur ni biasa. Islam kahwin dengan Kristian. Biasa tuan-tuan sekalian. Indonesia. Tak usah pelik sebab presiden tu. Apa agama Ibu Tien? Tengok. Anas ala dini mulukihim. Rakyat akan mengikuti agama pemimpin, agama kerajaan mereka. Betul tuan-tuan sekalian tak? Jadi tuan-tuan sekalian, Allah dahsyat sangat. Geger pula bawah ni tuan-tuan sekalian. Hak kumpulan G25 kata, mengapa ni macam kait Terengganu ambil tindakan kepada orang yang tidak solat Jumaat. Tengok tuan sekalian ni. Pokok ni berimbas pada Kelantan dengan Terengganu. Pasal ambil tindakan nak paksa orang suruh sembahyang. Ni cara mikir liberal, ni Mu'tazilah tuan sekalian. Sebab Terengganu alhamdulillah besuk sama, kau Terengganu sama tempat tuan-tuan, hari Jumaat maka dia buat operasi tangkapan oleh penguasa Jabatan Agama. Libatkan AIMIC sekali, Amirah, Jabatan Amal bantu tuan sekalian ni. Allah tuan-tuan, bagus tuan sekalian. Kalau besuk tak buat ni tuan-tuan, penuh ayo lata kolam, lah hot spring, lata tembakau, Bukit Keluang. Jumaat tu Allah tuan-tuan. Dalam besuk pula ada sakit bakit ajaran Yapin. Tak Yapin tuan, bukan Yapan, Yapin. Tuan sekalian, sembahyang dia pakai niat. Puasa pakai niat. Makan bertegara. Makan tak niat tuan sekalian. Allah tuan sekalian. Jadi dia kata biar ni dia punya hak profesi rakyat. Dia kata bagi orang liberal ni Mu'tazilah tak sembahyang, zina, khalwat, minat ni dia pakai apa? Dosa-dosa peribadi. Dosa-dosa peribadi tuan sekalian. Kerajaan buat kerja kerajaan. Apa kerja kerajaan? Tengok sedap ujar dia. Kerajaan ni buat kerja dia. Apa dia? Good governance. Tata kelola kerajaan yang baik. Hapuskan rasuah. Tingkatkan indeks laburan apa FDI. Rapatkan jurang kaya miskin. Tuan-tuan sekalian. Dia kata personal sin is not a criminal. Dosa-dosa peribadi bukanlah satu jenayah. Sedap tuan-tuan. Ni guna otak tuan sekalian. Apa kaitan solat dengan kerajaan? Tuan-tuan biasa dengar Tok Guru kuliah, Tok Guru ceramah lah. Almarhum Tok Guru Ni Aziz, duk sebut sama. Baca ulang ayat ni tuan sekalian. Dah. Tok Guru ayat cik, dia sebut sama. Apa? Surah Al-Hajj ayat 41. Alladzina immakannahum fil ardi aqamus salah wa atauz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Dan orang-orang yang kami berikan kepada mereka kekuasaan di atas muka bumi, pemerintahan di atas muka bumi, dan mereka mendirikan salat, dan mereka menunaikan zakat, dan mereka menyuruh kepada perkara ma'ruf, dan mereka mencegah kepada perkara mungkar, dan Allah lah kembali segala urusan. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan, surah Al-Hajj ayat 41. Mengapa Allah nak kerajaan menegakkan solat? Jika rakyat sembahyang, negara sembahyang, tuan jadi baik. Masalahnya tuan tak sembahyang. Saya semalam dibesuk. Semalam kat kedua duk besuk lagi. Atau sepenuhnya sekali tuan-tuan sekalian ni. Tuan-tuan, kami lancarkan kempen Basmi Dadah 2020. Besuk nombor 1 Terengganu Dadah. Gila lah dengan kau Terengganu dengan gila-gila tu. Tapi besuk ni top 3. Tak Johan, nak Johan atau tempat ketiga. Naik Johan balik tuan sekalian. Besuk tak dapat hadiah sagu hati. Allah dah ni kuatnya tuan-tuan. OBP orang buah pengawasan hampir 1000. Untuk maklumat tuan-tuan, tengok orang buah pengawasan. Siapa pick up macam mana? Kata baca Fatihah, dia buat bela. Baca Fatihah. Fatihah, budak tina mana Budak tina mana? Ya Allah tuan-tuan. Tak erti mandi junub, tak erti mandi wajib apa mana tuan sekalian. Sebab tu saya sebut Allah kita di akhir zaman sungguh tuan-tuan. Kalau mati, kalau dia besuk minta maaf tuan. Kalau mati, cari budak pondok Pondok Ustaz Mak di Pasiaka, Pondok Ustaz Adam. Kalau pondok ni Tafiz Anur ada Belanga. Pasal apa duk sibuk dengan pondok dengan Tafiz? Mana anak-anak mereka? Ramai tuan tak erti baca Quran, masalah tuan sekalian. Saya sekali kuliah di masjid At-Taqwa, Masjid Palandak ni tahun 2013. Pihak saya duduk belakang duduk gini. Cikgu Cik Harun. Azan saya berhenti. Dia Ustaz cepat Ustaz. Ada orang mati. Lepas saya nak sembahyang orang nak Ustaz tak iman. Tak apa lagi lah Ulu besuk pergi jauh kot tuan-tuan masuk kampung. Tak tahu ramai orang tunggu saya. Jadi saya pun masuk rumah kayu tu rapak buat sah jenazah lelaki.
Sebelum akad takbir, tuan-tuan sekalian, saya tengok luar rumah. 2-30 orang. Tak naik. Berkelung seokok ni. Seokok. Okok gudang garam kot. Bang kuat. Suria. Gudang garam. Saya tanya pasal apa tadi? Tak erti semaya. Allah Rabbi. Tak erti salat jenazah. Bukan 40 takbir. 4 takbir je pun. Tapi tak mengaji jahil tuan sekalian. Jadi jahil. Kalau kita tak sedap puasa dah, suruh ngaji, cari tak musolli pun pergi ngaji tu. Pergi nadah kita je. Lepas tu, lalu ni tengok pula YouTube. Macam tu, lepas mengaji, tengok pula. Tata cara mudah, tuan sekalian. Mudah Islam sekarang ni. Dah. Nadah kita sekali. Tengok pula tuan YouTube lagi mudah, tuan sekalian. Jadi tuan sekalian ada kes. Dia masuk nyelik juga salat jenazah. Tubuh tinggi lonjong tuan sekalian. Duk sah kedua. Dah. Dia tak erti. Tapi dia mahu sebab ni waris dia. Tok Imam, takbir kedua Allahu Akbar, beruhnya rokok. Rokok kena hak depan, menyandar depan tuan sekalian. Saya ni pun cahaya sigung. Weh, bengok. Orang tak rokok lah. Dia jawab, mu tak apa lagi, mula pok saudara aku. Jawab lagi. Jadi saya tuan sekalian, Allahu Rabbi. Tuan-tuan, budak-budak tak boleh baca Quran. Ibu-ibu, ramai mana sekarang ni. Sebab apa ni lah ni. Saya singgah butir 7 lapor kat kedai gunting rambut. Kata bang, habis Quran? Tak habis. Kerti baca Quran? Tak kerti. 7 lapor itu kita buat kajian bang, tuan tak kerti. Sebab addicted dia ketagih tuan sekalian ni. Jagalah ni tuan ibu-ibu ya. Allahu Rabbi. Fardu ain berat. Saya kalau ceramah sekolah, Assalamualaikum. Budak-budak ni. Kata bukan main telefon semua ni. Mana cikgu tak larang. Tengok, cikgu main telefon juga. Saya pun adik-adik, kamu simpan telefon kamu. Ustaz sambil ceramah, ustaz ada soalan. Siapa tak boleh jawab, kamu berdiri. Saya pun habis program. Kita ugut sikit. Baru dia simpan telefon. Dengar 5 minit. 5 minit lepas tu, berong. Bisik pula, gaya-gaya pula. Saya entah mana kepala ahlian ni. Tak boleh tengah 5. Kamu bangun. Kamu bangun. Jekah sikit, bangun. Jawab soalan ustaz. Soalan, apakah rukun solat? Apakah rukun sembahyang yang ke-13? Kamu. Dia bangun, melipat sejadah ustaz. Kepala bapak. Melipat sejadah. Rukun sembahyang juga. Ni anak-anak pada hari ni tuan-tuan. Adibu auladakum hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baiti wa tilawatul Quran. Ajari anak-anak kamu cintai nabi kamu, cintai ahli keluarga nabi kamu, membaca Al-Quran. Tapi tak erti baca Quran ramai tuan-tuan, ya Allah. Dah. Dan kata pikat sekolah rendah, mendengar sampai pikat universiti kak. Ibu-ibu, saya ceramah di sebuah kampus di Utara Semenanjung. Dalam auditorium universiti ada 225 orang pelajar. Lepas ceramah sejam 20 minit, habis lah. Masuk kena refreshment, kena kudapan makan sekejap tuan-tuan. Sampai tu bersembang, junior senior Melaya. Dia kata, Ustaz Doktor, dia kata saya buat tasmik pelajar tu, 225 orang, 100 orang lebih, langsung tak erti baca Quran. Biar betul. Hampir separuh tak boleh baca Quran. Itu hak universiti tu. Apa krim? Among the cream. Kata putih, hak terpilih sungguh. Tak erti baca Quran. Hak tu hak langsung tak boleh baca. Hak baca gagak. Hak baca salah. Hak tajwid tunggal langgang. Hak baca alif, lam, mim, ra. Al-mari. Balik awak. Dah, inilah hari ni realiti. Maka tak ada pilihan. Tuan-tuan, kita semua kena berjuang. Ambil ibrah perang Tabuk, kita kena bantu agama Allah. Kita kena berjuang tuan sekalian. Kena jadi pembela ataupun benteng agama Allah. Jadi sejam dah kita bersama insya-Allah. Tuan-tuan, kita sambung lain kali. Terima kasih semua kerana sudi menjadi pendengar yang baik tuan-tuan sekalian. Dan saya jemputlah tuan-tuan dan tuan-tuan di rumah ni kita di Tafiz Anur Busuk, komplek Tafiz Anur tuan-tuan sekalian. Kalau ada anak pondok nak pergi 2 buah pun boleh. Biasa itu Kedah lah, kami mari 3 buah Ustaz dah suki. Daripada Kedah, KL, ramai turun tu boleh ada tempat penginapan, pondok-pondok, masjid kita bersama tu. 1000 orang nak buat tambarin boleh, nak buat darah kitab boleh, lepas nak berziarah di Busuk boleh insya-Allah. Kalau lagi saya tanggung makan. Tempat duduk percuma, makan pun tanggung insya-Allah tuan-tuan sekalian, jangan bimbang. Saya ajak sungguhlah untuk ziarah. Jadi kita dah pelajar dah masuk tahun ketiga ni. Kita pun naik bangunan 3 tingkat belah kanan masjid. Setia 8 tahun dia besok baru tahun ketiga tuan-tuan sekalian insya-Allah. Jadi nampak tabung derma tuan-tuan dan tuan boleh tengok kat Facebook kita update ya. Selang 2 hari selagi gambar-gambar pembangunan projek dia buat naik tiang B ni nak selek atas pula tuan sekalian insya-Allah. Derma tuan-tuan kena manfaatkan untuk bangunan, untuk bina bangunan komplek Tafiz An-Nur
di kampung Al-Belanga Besut, insya-Allah. Ada tabung di belakang tu. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.